Forum. Yang berbahagia Dr. Syafiee, tidak ketinggalan juga Puan Syomi, begitu juga dengan Dr. Zaharuddin beserta dengan tim semuanya, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kabaran? Oh, ada orang Jawa rupanya dekat sini ya. Baik, saya nak terus menjawab soalannya sebab masa yang diberikan kepada panel semuanya 15 minit sahaja. Ustazah tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ni merupakan ibu bapa yang hebat, yang nak melahirkan anak-anak yang hebat di dunia dan juga di hari akhirat. Jom kita dengar satu perumpamaan yang begitu indah oleh seorang pujangga Arab yang bernama Khalil Gibran. Kata pujangga Arab Khalil Gibran ini, dia bertanya satu soalan. Nak tak kamu semua, kalau tiba-tiba tengah duduk elok-elok sekarang ini, ada orang lalu di depan kamu dan orang itu hadiahkan kepada kamu sebutir permata, dan permata yang orang itu hadiahkan kepada kamu sebesar telur ayam. So soalan ni Ustazah lontarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Orang nak bagi permata dekat kita besar telur ayam, bukan kecil macam tu tapi besar. Nak ke tak nak? Kalau tak nak, bagi dekat Ustazah, ya? Ustazah pun nak juga. Maka kata sahabat belum lagi menjawab, Khalil Gibran berkata, sudah pasti kamu nak permata ini. Siapa tak nak permata? Sebab permata adalah sesuatu yang indah dan berharga dalam kehidupan kita. Maka kata Khalil lagi, tentu kamu nak, dan kamu akan ambil permata yang shiny ini, kamu akan ambil kain, kamu akan gilapkan permata ini. Lap, elok-elok orang dah bagi hadiah sebab mahal. Dan permata yang kamu lap ni, kamu akan simpan dalam kotak. Kotak ini kamu simpan dalam almari. Almari ini ada pintu, pintu ini kamu tutup. Almari ini ada mangga. Tuan-tuan dan puan-puan faham mangga? Jangan ingat mangga nak makan pula kan, sebab petang-petang macam ni ya. Kemudian pintu almari ini ada mangga dan kamu kunci mangga itu sebab kamu sayang permata yang ada dalam almari. Almari ini, kata Khalil Gibran, ada dalam bilik tidur kamu. Bilik tidur kamu ada pintu. Pintu itu kamu kunci. Bilik tidur kamu ini pula duduk dalam sebuah rumah. Rumah ini ada pintu. Pintu itu kamu kunci. Rumah ini dekat luarnya ada pagar. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ada pagar ke tak ada? Ada, tapi sekarang ni Waldina ada juga rumah yang tak ada pagar kan? Ada kan? Pagar ini kamu kunci. Kamu lakukan usaha berlapis-lapis, kunci sana, kunci sini, tutup sana, tutup sini, semata-mata untuk menjaga hanya sebutir permata sebesar telur ayam yang kamu sayang sangat. Maka kata Khalil lagi, soalnya sekarang ini permata itu sudah ada di tangan kamu. Apakah ataupun siapakah yang dimaksudkan dengan permata itu? Siapa tuan-tuan dan puan-puan? Siapa permata itu? Anak-anak kita. Anak-anak kita adalah permata dalam kehidupan kita. Sebab itu arwah abah Ustazah merupakan anak sulung. Anak sulung, anak perempuan pula tu. Arwah abah Ustazah, Masya Allah, sangat sayang kepada Ustazah. Sayang gila. Orang gila pun tak sayang macam tu, ya? Kerana arwah abah Ustazah sayang sangat kepada Ustazah, walaupun nama diberikan Siti Nurbahiyah, tapi tak panggil Siti, tak panggil Nur, tak panggil Bahiyah, tak panggil Along, walaupun anak sulung. Cuba teka agak-agaknya ya. Abah Ustazah panggil apa? Ayang. Oh, Ayang tu husband and wife you. Ya. Cuba teka panggil apa? Anjing. Macam dia tahu kan? Abah Ustazah panggil dekat Ustazah Intan kan? Sebab bagi ibu bapa, anak-anak adalah permata. Bila Ustazah lahir saja, ibu Ustazah cerita, arwah abah timang Ustazah sayang sangat-sangat. Intan payung gunung meletup, Intan payung gunung meletup. Muncullah gunung tak meletup ya. Jadi maknanya kita sayang tak permata yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita sayang tak perempuan amanah yang Allah berikan kepada kita. Apa peranan kita? Sekurang-kurangnya 5 peranan. Jom kita mainkan bersama-sama. Ustazah ingatkan diri Ustazah, ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, peranan kita sebagai pemimpin. Ustazah sebut 5 P supaya tuan-tuan dan puan-puan
balik nanti ingat dekat ustazah, ya. Buka pintu rumah mula dengan huruf P. Oh, ustazah sudah bayar pesan ibu bapa, jadilah 5 P, ya. P yang pertama sekali peranan kita sebagai pemimpin. Kita pimpin tak anak kita. Nabi kata bila anak-anak kamu tahu beza mana tangan kanan, mana tangan kiri, famuruhu bisalah. Suruh anak kamu solat. Tuan-tuan dan puan, anak kita boleh kenal tangan kanan, tangan kiri. Umur berapa? Umur berapa ya Wardina? Sebab anak saya dah besar-besar. Berapa tahun ya? 3 tahun? 2 tahun? 3-4 boleh lah. 3-4 ya? Masya Allah berapa tahun agak-agaknya? 2-3 years lah, ya. Lebih kurang macam tu lah sebab anak Ustaz dah besar-besar. Cucu Ustaz dah 5 tahun dah. Dah nak masuk 2 dah. Tapi cucu Ustaz tak panggil nenek, tak panggil atuk sebab tak glamour. Panggil apa? Biarlah rahsia. Tak nak aku tua rupanya kan. Kita cerita balik tangan tadi. Nabi kata anak kamu bila tahu biasa tangan kanan, tangan kiri, suruh solat. So kita yang pimpin. Kita suruh tak anak kita solat. Hayya ala solat, jangan suruh saja. Hayya ala solat, kita dulu pakai telegong. Ayah dulu dah standby nak jadi imam dekat sejadah. Baru kita suruh anak kita solat. Jangan hayya ala solat, tapi maknya hayya ala pasar malam. Maghrib jalan dekat pasar malam. Hayya ala solat, ayah suruh anak-anak solat. Tapi ayah tengok Doraemon, Pokemon, Upin Ipin. Betul? Astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya sebagai pemimpin, ya Allah, pastikan anak kita celik Al-Quran macam Dr. Syafi'i sebut seketika tadi. Anak kita boleh mengaji Al-Quran tak? Tuan-tuan dan puan, kita sibuk tuition macam-macam kepada anak-anak. Tak salah, tapi Al-Quran, solat, fardu ain, kita tuition tak anak-anak kita. Jangan sampai bila kita menghembuskan nafas yang terakhir, mata kita pejam rapat, sedih kita sebab anak-anak kita tak reti nak mengaji Al-Quran dekat kita. Anak kita dah besar panjang, kita meninggal dunia, anak kita tak jadi imam untuk solatkan jenazah kita. Pimpin anak kita sekurang-kurangnya. Solat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Jangan sembahyang tak menentu. Setengah orang sembahyang hari Sabtu. Patutlah ada orang perangai macam Ustazah tak kata. Tuan-tuan perempuan yang kata. P yang kedua, peranan ibu bapa sebagai pembimbing. Bimbing anak kita dengan penuh kasih sayang. Jangan tongking anak kita. Jangan jerit anak kita. Jangan bedal anak kita. Jangan belasah anak kita. Guna pendekatan sebagai pembimbing dengan penuh kasih sayang. Panggil nama anak pun panggil dengan penuh kasih sayang. Kalau anak-anak ustazah yang sulung dah 26 tahun, walaupun dah berkahwin, menantu ada dekat belakang, ya, anak dah nak masuk 2, ustazah panggil Muhammad sayang. Anak ustazah yang kedua ada dekat belakang 25 tahun, teman ustazah. Sebab ustaz tak dapat teman, ustaz hantar dekat luar saja. Cuba tengok anak ustazah dekat belakang, tengah study tu Wardina, ya, sebab esok final exam last year pada tahun ni. Doa bagi cemerlang, ya. Sebab ustazah kata habis anak ustazah dah habis dah syariah undang-undang, tahun ni final, mama nak bagi kahwin. Mak dia nak bagi nikah aja kan, ya. Anak-anak ustazah panggil nama hujungnya sayang. Muhammad sayang, Husna sayang. Anak-anak kita tuan-tuan dan perempuan tak sunyi daripada melakukan kesilapan. Kita nak tegur anak kita, sayang mama, anak bertuah, anak beriman, anak syurga. Walaupun dalam hati pengkak je, keren je, tapi anak baik, anak bertuah. Bimbing dengan kasih sayang. P yang ketiga, pengawal. Kita yang kawal anak-anak kita. Bukan suruh bibi yang kawal anak kita. Bukan guard yang kawal anak kita. Tapi ibu bapa yang kawal anak. Tengok time, anak kita kat mana sekarang ini? Maghrib, anak tak balik lagi. Sedangkan Nabi pesan, bila waktu senja dekat-dekat nak maghrib, Nabi suruh buat apa? Tutup semua pintu. Tutup semua tingkap. Ustazah ingat, ustazah duduk kat kampung. Rumah kampung kan bila dekat-dekat nak maghrib, arwah nenek ustazah kata, Intan, tutup semua pintu, tutup semua tingkap. Sebab waktu maghrib apa berkeliaran? Syaitan berkeliaran. Mana anak kita, tuan-tuan dan perempuan? Kita kawal tak pergerakan anak kita? Kita bimbing tak anak-anak kita? Adakah kita pengawal yang hebat? Handphone anak kita tu kita check ke tak check? Tuan-tuan dan perempuan, check ke tak handphone anak-anak? Tak, bagi je canggih dia handphone anak. Cek anak kita. Takut anak kita SMS berbalas, solat, malas, periksa, tak pas, lepas, bebas, pras, last kali makan kari, alangkah pas.
Anak asyik mesej, dia tak belajar, tak ada semangat dia, kawal anak kita. Bahan bacaan anak kita tu apa? Dalam rumah ustazah, kalau boleh tuan-tuan dan puan contohi, tidak ada sebarang majalah hiburan dalam rumah. Malah kami tak beli dan kami tak baca. Ya? Sebab apa? Sebab kita nak yang ada dalam rumah kita maktabah, ada library, ada ribuan kitab, ribuan buku dekat rumah kita. Anak kita bahan bacaannya adalah kitab-kitab yang baik-baik, karangan Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama ternama. Kitab-kitab yang boleh anak kita bentuk diri mereka untuk menjadi anak yang soleh, untuk menjadi anak yang soleha. Yang seterusnya, P yang keberapa? P yang keempat, peranan ibu bapa sebagai pendakwah ataupun peranan ibu bapa sebagai penasihat. Nasihat anak-anak kita. Sebab tu paling bagus bila anak-anak nak tidur ada bentuk nasihat. Siapa yang dua-duakan anak bila anak nak tidur? Ayah ke ibu? Oh, ibu. Ibu dua-duai anak. Ayah buat apa? Oh, ayah tunggu. Yang sana kata ayah dua-duai ibu. Ya Allah, bahagianya. Inilah netizen nanti. Rumahku, syurgaku. Wahai ibu, dua-duai anak. Apa yang keluar daripada mulut mak? Nasyid, selawat, bacaan Al-Quran. Bukannya kita dua-duai anak kita tu ikut hati dan perasaan. Nyanyi lagu Hindustan. Tina ketika tanah. Dia lupa kata mati masuk dalam tanah. Tu anak kita. Kita dua-duai anak kita ada unsur pendidikan. Kita bagi nasihat kepada anak kita, jadi pendakwah kepada anak-anak kita. Anak kita nak tidur pada waktu malam. Sebab tu orang putih ya Wardina ya, bila anak mereka nak tidur, ibu masuk dalam bilik buat apa Wardina? Baca apa? Baca buku cerita. Kenapa baca buku cerita? Sebab melalui cerita anak kita suka dengar. Melalui cerita anak kita dapat unsur nasihat. Sebab tu sekarang ni anak dah besar, takkan nak buat baca buku cerita pula. Cerita dengan cucu je lah. Ya. Dia tuan-tuan dan puan cerita kisah-kisah Nabi. Jangan cerita tidur ya nak ya. Mak nak cerita kancil dengan buaya. 1, 2, 3 lekuk, jantan betina aku ketuk. Anak pergi sekolah, esok besar ingat cerita mak kata tadi, dia belasah kawan, dia buli kawan. Dengan cikgu pun dia buli sebab pendidikannya salah. Beri pendidikan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir sekali, P yang keberapa? P yang kelima ialah permohonan. Peranan kita untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ingat tuan-tuan dan puan, doa ayah dan ibu mustajab. Doa mak dan ayah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah tinggalkan pusingan yang pertama ini dengan doa yang sangat hebat yang akhirnya Maryam alaihissalam menjadi penghuni syurga. Doa yang sangat hebat yang menyebabkan Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Salah satu daripada senjata Maryam jadi penghuni syurga, insan yang hebat, tambah bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mak Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon pertolongan daripada Engkau ya Allah, perlindungan daripada Engkau ya Allah. Lindungkanlah anak, zuriat, keturunanku daripada syaitan yang direjam. Ibu, jangan doa untuk anak saja. Tengok mak Maryam doa untuk anak, zuriat, keturunan. Maryam hebat, Isa hebat, semuanya hebat. Surah Al-Imran ayat 36. Jangan berputus asa dalam mendidik anak-anak kerana mereka adalah permata yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadikan anak kita permata di dunia dan juga permata di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Selepas ni ada lagi cerita daripada Ustazah. Nak dengar lagi ke tak nak? Lari-lari dalam kuning kembali lagi selepas ini. Tepat tak tu? Masya Allah, timing. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak.